Saya kasihi. Apa khabar semua? Saya doakan anda sihat walafiat. Hari ini saya tampil sekali lagi membawa beberapa perkhabaran penting berkaitan ekonomi negara kita. Seperti yang kita semua sedia maklum, perjuangan kita memerangi pandemik COVID-19 kini berada di dua perbatasan. Sementara anggota Barisan Hadapan kita sedang bertungkus lumus berjuang di perbatasan kesihatan untuk menyelamatkan nyawa rakyat, di perbatasan lain pula iaitu ekonomi negara, pihak kerajaan dan agensi-agensi berkaitan bertungkus lumus menguruskan ekonomi negara yang terkesan dengan penularan COVID-19. Melalui pakej-pakej ransangan ekonomi negara yang saya telah umumkan sebelum ini, iaitu prihatin PKS tambahan dan penjana yang keseluruhannya bernilai lebih 295 bilion ringgit, kerajaan sedang giat menjalankan pemulihan ekonomi demi untuk menjamin kesejahteraan hidup saudara dan saudari sekalian. Dalam hal ini, saya dan rakan-rakan dalam Kabinet sentiasa terbuka menerima maklum balas daripada orang ramai supaya kita dapat pastikan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan berkesan dalam meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Saya juga sentiasa mengingatkan ahli jemaah menteri supaya lebih kerap bertemu dengan pelbagai lapisan rakyat, orang muda dan warga emas, pekerja dan majikan peniaga kecil dan pengusaha PKS, penjawat awam dan pekerja swasta, petani, penternak, nelayan, masyarakat secara umumnya dari Lahad Datu di Sabah hingga ke Arau di Perlis untuk mendapatkan maklum balas tentang keperluan-keperluan rakyat jelata yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Baru-baru ini saya sendiri berkesempatan bertemu dengan Cik Zali Mat Nasid, Puan Chan Kam dan Puan Dara Lechmi sewaktu lawatan saya ke PPR Desa Rejang, Setapak. Saya mengambil perhatian segala luahan hati dan pandangan yang disampaikan oleh mereka dan termasuk juga komen-komen saudara dan saudari di media sosial. Sejak awal lagi, apabila berdepan dengan cabaran kesihatan dan ekonomi disebabkan penularan wabak COVID-19, kerajaan mengambil pendekatan strategik 6R, iaitu resolve, ketegasan, resilient, ketahanan, restart, memulakan semula, recovery, pemulihan, revitalize, yakni memperkasa, dan reform, yakni menyusun semula. Kita sekarang berada di fasa keempat, iaitu recovery atau pemulihan. Secara keseluruhannya, pakej-pakej ransangan ekonomi prihatin PKS tambahan dan penjana telah melibatkan ransangan ekonomi berjumlah 295 bilion atau lebih kurang 20% daripada nilai KDNK negara. Daripada jumlah tersebut, suntikan perbelanjaan tambahan oleh kerajaan adalah 45 bilion ringgit. Alhamdulillah, pembiayaan perbelanjaan tersebut telah pun diluluskan di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Our nation's elected representatives and senators rose to the call of duty and voted beyond party lines for the bill to be passed for the sake of our nation. Ini saya kira adalah satu kenyataan yang perlu kita ambil iktibar. Masa depan dan nasib kita dalam menghadapi cabaran dan impak COVID-19 ini bergantung kepada kesatuan hati kita, kesatuan kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan kesatuan jiwa kita sebagai rakyat Malaysia. Jika kita tidak bekerjasama, jika kita berpecah belah di musim serba mencabar ini, maka sukarlah kerajaan untuk mencapai matlamat-matlamat kritikal
yang menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Seikat lebih teguh dari sebatang, segemal lebih hasil daripada setangkai. Buat masa ini, angka terbaru daripada Jabatan Perangkaan Malaysia memperlihatkan perkembangan menggalakkan pada petunjuk-penunjuk ekonomi seperti indeks kadar pengangguran, indeks pembuatan, indeks penggunaan dan lain-lain. Kita sedang melihat berputiknya tanda-tanda awal yang ekonomi kita semakin pulih. Sungguh pun ekonomi negara mencatatkan penguncupan KDNK yang besar pada suku kedua iaitu 17.1%, ekoran pelaksanaan PKP yang memerlukan hampir semua sektor ditutup. Namun demikian, sekiranya dilihat daripada sudut pencapaian bulan ke bulan, KDNK negara mencatatkan pertumbuhan dari negatif 28.6% pada bulan April kepada negatif 19.5% pada bulan Mei dan negatif 3.2% pada bulan Jun. Dan ini merupakan pertumbuhan positif 25.4% dalam tempoh 3 bulan sahaja. Tambahan pula, beberapa indikator utama telah menunjukkan peningkatan hasil tindakan pantas kerajaan melalui pakej prihatin dan penjana. Indeks pengeluaran perindustrian atau Industrial Production Index mencatat peningkatan dalam tempoh 4 bulan berturut-turut mengikut kiraan tahun ke tahun dari paras terendah negatif 32.0% pada bulan April 2020 kepada positif 1.2% pada bulan Julai 2020. Penjualan kereta penumpang juga telah mencatat kenaikan 12.8% tahun ke tahun pada bulan Julai 2020 disokong oleh insentif pelepasan cukai untuk pembelian kereta yang diperkenalkan melalui penjana. Indeks pelopor atau IP yang mengukur isyarat hala tuju ekonomi ke hadapan dalam masa terdekat berkembang dengan kadar yang lebih pantas pada 4.5% pada bulan Jun 2020 berbanding 0.6% pada bulan Mei 2020. Perkembangan positif ini adalah berikutan. Sektor ekonomi telah dibenarkan untuk menyambung semula operasi di samping mematuhi norma baru bermula daripada 10 Jun 2020 dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Menurut Bank Negara Malaysia, ekonomi negara dijangka mencatatkan pertumbuhan antara negatif 5.5% ke negatif 3.5% pada tahun 2020. Dan ini bermakna separuh tahun kedua tahun 2020 ini akan menyaksikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara beransur. Bagi tahun 2021 pula, pertumbuhan diunjurkan antara 5.5% dan 8%, insya-Allah. Kementerian Keuangan akan memantau rapat langkah-langkah memperkasakan rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuhkan ekonomi untuk memastikan perjalanan pemulihan ekonomi kita berterusan. Dan untuk tujuan ini, agensi pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional atau Laksana telah ditubuhkan 6 bulan yang lalu. Laksana ini ditugaskan untuk menjejak setiap inisiatif, dana dan bantuan yang disalurkan pada rakyat supaya sampai ke kumpulan sasar dengan tepat dan cepat. Pihak Laksana juga menyediakan laporan mingguan kepada saya
dan rakyat Malaysia tentang status pakej stimulus ekonomi dan mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan sebarang masalah yang timbul dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif untuk rakyat. Selepas setiap pakej rancangan ekonomi diumumkan, kerajaan tetap memantau di mana ruang yang boleh diperkasakan lagi. Penambahbaikan secara berterusan dibuat dalam memastikan tiada seorang pun rakyat yang terkecuali daripada mendapat bantuan. Antara penambahbaikan ini adalah program subsidi upah, tambahan pembiayaan mikro, bantuan prihatin elektrik dan lain-lain lagi. Pada bulan Julai yang lalu, saya juga telah mengumumkan moratorium lanjutan dan bantuan bank secara bersasar. Sehingga 11 September, institusi perbankan telah pun berbincang dengan lebih 1.4 juta peminjam dan lebih 380,000 peminjam telah mengesahkan yang mereka benar-benar memerlukan bantuan ini. Sukacita saya ingin memaklumkan bahawa 98% permohonan moratorium lanjutan dan bank bersasar telah pun diluluskan. Kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini dan akan memastikan institusi perbankan memainkan peranan untuk membantu rakyat dan perniagaan yang benar-benar memerlukan dalam menghadapi tempoh yang mencabar ini. Oleh itu, memandangkan moratorium automatik bakal berakhir hujung September ini, saya menyeru orang ramai yang masih belum memohon untuk segera menghubungi institusi perbankan masing-masing untuk membuat permohonan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ada beberapa pengumuman lagi untuk saudara dan saudari. Sejak awal lagi, kerajaan berazam untuk menjadi pentadbiran yang prihatin. Sebuah kerajaan yang bukan saja memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat, tetapi juga bertindak dengan cepat dan cekap untuk mengatasi cabaran-cabaran yang menggugat kesejahteraan rakyat dan juga negara. Kerajaan mesti bersikap prihatin kerana inilah yang diperlukan oleh rakyat jelata, lebih-lebih lagi di zaman yang amat mencabar ini. Sehubungan itu, hari ini saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan Kerajaan Perikatan Nasional telah memutuskan untuk melaksanakan beberapa inisiatif dan bantuan tambahan khusus untuk saudara dan saudari sekalian di bawah pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin atau dengan ringkasnya Kita Prihatin. Pakej ini mensasarkan kelompok-kelompok berikut, iaitu A, golongan B40, B40 yang berkeluarga dan bujang. B, golongan M40 yang berkeluarga dan bujang. C ialah golongan pekerja negara dalam pelbagai bidang dan D, golongan peniaga mikro dalam pelbagai bidang. Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan dalam pasaran kerja, kerajaan amat memahami akan kesukaran yang dihadapi oleh majikan dan pekerja dalam fasa pemulihan ekonomi. Dalam pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan, kerajaan telah pun menyediakan sejumlah 15.3 bilion ringgit bagi membiayai program subsidi upah atau wage subsidy kepada sehingga 3.3 juta orang pekerja. Sehingga 11 September 2020, seramai 2.63 juta orang pekerja dan lebih daripada 321,000 majikan telah mendapat manfaat daripada pemberian subsidi upah ini yang melibatkan peruntukan sebanyak 10.4 bilion ringgit.
Permohonan untuk program subsidi upah adalah untuk tempoh 6 bulan bermula semenjak 1 April 2020 dan terbuka kepada semua sektor. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, kerajaan telah pun memperkenalkan program subsidi upah yang antara lain menyediakan bantuan bagi majikan tanpa mensyaratkan kehilangan hasil bagi syarikat kecil. Dengan peralihan pada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kebanyakan syarikat dapat beroperasi semula dan berniaga dengan giat. Permohonan untuk program subsidi upah akan berakhir pada 30 September 2020. Namun demikian, kerajaan memahami dan prihatin terhadap majikan dan pekerja dalam sektor-sektor tertentu yang masih terjejas seperti sektor pelancongan. Maka dengan itu, kerajaan akan memperkenalkan program subsidi upah 2.0 bagi membantu syarikat yang masih terjejas. Ciri-ciri utama program ini ialah: pertama, subsidi upah diberi kepada majikan yang masih terjejas, iaitu syarikat yang sejak PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lepas. Kedua, subsidi upah diberi sehingga 3 bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja. Dan ketiga, permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Saya juga telah menerima pelbagai maklum balas berhubung program subsidi upah. Antaranya daripada mereka yang tidak layak menerima program subsidi upah kerana tidak menepati syarat kelayakan berdaftar dengan Perkeso sebelum 1 April 2020. Dan bagi memastikan golongan ini juga tidak tertinggal, program subsidi upah 2.0 akan dibuka untuk syarikat yang berdaftar dengan Perkeso sehingga 31 Ogos 2020. Dan bagi permohonan baru yang tidak pernah menerima bantuan di bawah program subsidi upah, mereka akan layak menerima subsidi upah sehingga 6 bulan. Pelaksanaan program subsidi upah 2.0 ini dijangka memanfaatkan 1.3 juta pekerja dan melibatkan peruntukan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Kepada golongan peniaga mikro di bawah pakej prihatin PKS tambahan, kerajaan telah pun menyediakan geran khas prihatin atau GKP khusus untuk membantu mereka meringankan beban keuangan akibat penularan wabak COVID-19. Permohonan untuk GKP yang telah dibuka pada 1 Mei 2020 hingga 15 Mei 2020 dengan kadar bantuan berjumlah RM3,000 setiap peniaga mikro telah memanfaatkan 545,000 peniaga kecil seluruh negara. Untuk tujuan ini, kerajaan membuat penyaluran sebanyak RM1.63 bilion. Semasa turun ke Padang dan bergaul dengan usahawan di peringkat akar umbi, saya menerima rungutan bahawa ada yang tidak menerima bantuan tersebut kerana tidak sempat untuk membuat permohonan. Terdapat juga peniaga yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebelum 1 Januari 2020. Untuk nak memastikan lebih ramai peniaga mikro yang layak tapi masih belum berkesempatan untuk mendapatkan GKP, kerajaan bersetuju untuk membuka semula permohonan GKP mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Mengambil kira maklum balas yang diterima,
GKP akan dibuka pada peniaga mikro yang berdaftar atau memegang lesen berniaga dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak berkuasa tempatan sehingga 31 Ogos 2020. Bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020. Pembukaan semula inisiatif GKP untuk permohonan bahan baharu dijangka akan dapat memanfaatkan lebih daripada 200,000 peniaga mikro dengan melibatkan peruntukan sebanyak hampir 600 juta ringgit. Saudara dan saudari sekalian, saya dapati Bantuan Prihatin Nasional atau BPN yang disalurkan melalui pakej Prihatin telah memberikan bantuan yang tepat pada masanya kepada ramai penerima. Kerajaan telah pun membelanjakan 11.2 bilion ringgit untuk BPN yang memanfaatkan 10.6 juta penerima. Ada yang menggunakannya untuk memulakan perniagaan perbekalan makanan separa siap seperti kambing perap dan menggunakan pendigitalan untuk merancangkan perniagaan. Sebahagian besar menggunakannya untuk menyara keluarga sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB. Dalam fasa PKPP, ekonomi negara kita telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun kita semua tahu krisis wabak COVID-19 belum berakhir. Pertumbuhan KDNK negara menunjukkan pemulihan daripada negatif 28.6% pada bulan April kepada negatif 3.2% pada bulan Jun. Namun ekonomi masih belum merancak sepenuhnya. Kadar pengangguran menunjukkan penurunan daripada 5.3% pada bulan Mei kepada 4.7% pada bulan Julai 2020. Tetapi pengangguran masih berada pada tahap antara yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Saya faham terdapat industri yang memerlukan masa yang lebih lama untuk pulih akibat pandemik COVID-19 seperti industri pelancongan. Malah syarikat penerbangan juga terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Dan disebabkan itu, para pekerja dalam industri ini terpaksa mencari alternatif lain untuk meneruskan kelangsungan hidup masing-masing. Ada yang menceburi bidang perniagaan dan ada juga yang memberanikan diri mencuba kemahiran baru. Saya mengambil contoh pasangan suami isteri yang dahulunya bekerja sebagai pramugara dan pramugari, Encik Zarik Akhtar dan Puan Nazira Azinan, yang kini telah membuka pusat mencuci dan perincian kereta. Langkah yang serupa turut diambil oleh saudari Didi Nadirah, saudara Nabil Hanif dan juga Chidi Jilio yang membuka perniagaan kedai makan di dapur pramugari. Seorang lagi bekas kapten pesawat, saudara Khairul Ajid, yang kini memilih kerjaya sebagai penghantar makanan. Mengambil kira segala kesukaran yang masih dihadapi oleh rakyat, kerajaan membuat keputusan untuk menyediakan bantuan tambahan untuk rakyat melalui pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 dengan peruntukan hampir 7 bilion ringgit. Jumlah bantuan yang akan disalurkan di bawah BPN 2.0 adalah seperti berikut. Pertama, RM1,000 kepada 3.7 juta isi rumah B40. Keduanya, RM500 kepada 3.8 juta kumpulan B40 bujang. Ketiga ialah RM600 kepada hampir 1.4 juta isi rumah M40. Dan keempatnya ialah RM300 kepada 1.7 juta kumpulan M40 bujang.
Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat dalam dua ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya ialah pada bulan Januari 2021. Bagi golongan B40, bayaran ansuran pertama untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM700 dan keduanya pada bulan Januari 2021 sebanyak RM300. Tiada permohonan yang perlu dibuat untuk mendapatkan bantuan BPN 2.0 ini. Kerajaan akan menyalurkan bantuan secara terus kepada 10.6 juta penerima yang telah diluluskan di bawah BPN sebelum ini. Dan bagi mereka yang layak tetapi tidak pernah menerima BPN, kerajaan akan memberikan peluang untuk rayuan dan permohonan baru. Saya berharap dengan adanya bantuan tambahan ini, saudara dan saudari dapat menarik sedikit nafas lega dalam menampung perbelanjaan harian saudara-saudari dan seisi keluarga. Semua inisiatif ikhlas ataupun semua inisiatif khas di bawah Kita Prihatin ini akan melibatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak RM10 bilion. Sekali lagi, saya akan meminta Kementerian Keuangan dan agensi laksana untuk memastikan bantuan ini dan inisiatif ini disalurkan kepada rakyat tepat pada masanya. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya sayangi, selama 6 bulan yang lalu telah kita harungi tempoh yang amat sukar. Alhamdulillah, kita masih dapat bertahan. Dan saya berharap saudara-saudari kekal istiqamah dalam mengamalkan penjagaan kendiri dan sentiasa patuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan kita semua terlindung daripada wabak COVID-19. Ingatlah, setiap tindakan kita boleh menentukan bukan saja keselamatan diri kita, tetapi juga keselamatan orang-orang yang dekat dengan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita dan masyarakat di sekeliling kita. Wabak COVID-19 dan kesannya ke atas kehidupan manusia tidak membezakan antara kaum, agama ataupun fahaman politik. Kita semua terkesan dengan wabak ini tanpa ada yang terkecuali. Justru marilah kita bersama-sama menangani wabak ini seperti sebuah keluarga. Cubit paha kiri, paha kanan pun terasa juga. Kita tidak boleh mengharapkan bantuan dari luar, kerana negara-negara lain juga sedang bergelut menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita hanya dapat bergantung kepada sesama kita dalam sebuah keluarga besar rakyat Malaysia. Semangat kekitaan inilah yang kita mahukan. Bak ungkapan yang sering diucapkan, kita jaga kita. Saya ingin mengajak saudara dan saudari sekalian supaya bersama-sama dengan saya dan rakan-rakan dalam Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengemudi negara dalam keadaan kita masih berhadapan dengan krisis ekonomi dan kesihatan pada masa ini. Pengumuman yang saya buat pada hari ini menandakan Kerajaan Perikatan Nasional mendengar rintihan saudara dan saudari sekalian. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu rakyat menghadapi detik yang sukar ini. Apa yang perlu ialah sebuah kerajaan yang stabil dan teguh dengan sokongan dan dokongan saudara dan saudari sekalian. Ini penting supaya lebih banyak inisiatif untuk memulihkan ekonomi dan membantu rakyat jelata dapat dilaksanakan dengan berkesan oleh kerajaan. Saya merayu saudara dan saudari sekalian supaya menolak tindakan membuta tuli segelintir ahli politik yang sengaja mahu menjejaskan kestabilan politik dan pelan pemulihan ekonomi negara yang sedang dilaksanakan dengan baik pada masa ini. InsyaAllah kita boleh melakar masa depan yang lebih baik dari semalam. Dan saya yakin dan percaya pada kekuatan semangat kita sebagai rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama mendoakan
kemakmuran negara kita dan kesejahteraan seluruh rakyat kita. Mudah-mudahan pakej kita perhatian ini akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada saudara dan saudari sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.